Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dah buka mic Ustaz. Okay, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan nama Allah, Asma'ullahul Husna, iaitu dua nama. Yang pertama Al-Khaliq dan yang kedua Al-Musawwir. Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Okey. Tengok, manusia dikenali dengan nama. Allah Subhanahu Wa Taala juga dikenali dengan namanya. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Manusia dikenali dengan nama. Kita ada nama kita sendiri. Tapi kita ni ada satu nama je lah. Nama kita tu je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada 99 nama yang dicatatkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan banyak lagi nama-nama yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu boleh diberikan kepada Allah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok satu-satu yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Al-Mulk yang Maha memiliki segala kekuasaan, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang Maha melimpahkan keamanan. Sekejap kita tengok siapa baru ni. Okey. Kemudian nombor 8 Al-Muhaimin yang Maha Mengawal, Al-Aziz yang Maha Berkuasa dan Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Penguasa, Al-Mutakabbir yang Maha Layak bersifat sombong, Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Bari, Al-Bari'u yang Maha Pencipta makhluk, Al-Musawwir yang Maha Pembentuk pelbagai rupa, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, Al-Qahhar yang Maha Gagah Perkasa, Al-Wahhab yang Maha Pemberi kurnia. Okey, mula nombor 18. Nama Allah yang ke-18, Fairuz baca. Nombor 18. Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Al-Fattah yang Maha pembuka rezeki, rahmat, kebaikan, Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Qabid yang Maha menyempitkan rezeki, Al-Basit yang Maha melapangkan rezeki, Al-Khafid yang Maha merendahkan derajat seseorang, Ar-Rafa yang Maha meninggikan derajat, Al-Mu'iz yang Maha memuliakan, Al-Muzil yang Maha menghina, Ar-Rafi yang Maha meninggikan derajat, Al-Mu'iz yang Maha memuliakan, Al-Muzil yang Maha menghina musuh, As-Sami' yang Maha mendengar, Al-Basir yang Maha melihat, Al-Hakam yang Maha menentukan hukum, Al-Adlu yang Maha adil, Al-Latif yang Maha lembut. Al-Khabir yang Maha mengetahui. Al-Khabir yang Maha mengetahui. Dah. Sampai berapa Ustaz? 34 ke 32? Sampai 34. Al-Halim yang Maha penyantun. Yang Maha penyantun. Al-Halim yang Maha penyantun dan
Al-Halim yang maha penyantun dan penyabar. Al-Azim yang maha agung. Okey, kemudian kita tengok. Okey, 35 Ain. Al-Ghafur yang maha penyayang dosa, Asy-Syakur yang maha pemberi ganjaran, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar, Al-Hafiz yang maha mengawasi, Al-Mukid yang maha menyediakan segala keperluan, Al-Hasib yang maha menghitung amalan makhluk, Al-Jalil yang maha memiliki keagungan, Al-Karim yang maha pemberi, Al-Raqib yang maha memerhati dengan teliti, Al-Mujib yang maha memakbulkan doa, Al-Wasi yang maha meluaskan rezeki, Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Wadud yang maha mencintai hamba-Nya, Al-Majid yang maha luas kemuliaannya, Al-Ma'iz yang maha membangkitkan makhluk, Al-Syahid yang maha menyaksikan dengan amanah, Al-Haqqu yang maha benar, Al-Wakilu yang maha memberi jaminan, Al-Qawiyyu yang maha kuat, Al-Matin yang maha teguh kekuatan, Al-Waliyu yang maha memberikan pertolongan, Al-Hamid yang maha terpuji dalam segala hal. Okey. Naufal nombor 58, nama Allah yang ke-58. Al-Muhsi. 58. Okey. Al-Muhsi yang maha penghitung. Betul Ustaz? Penghitung sesuatu. Al-Mubdi yang maha memulakan penciptaan. Al-Mu'id yang maha mengembalikan ciptaan. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Al-Mu'mit yang maha mematikan. Al-Mumit yang maha mematikan. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Al-Wajid yang Al-Wajid yang maha sempurnakan kekayaannya. Al-Majid yang maha sempurnakan. Al-Wajid yang maha esa. As-Somad yang maha As-Somad yang maha menjadi tempat bergantung. Al-Qadir yang maha berkuasa melakukan sesuatu. Al-Muqtadir yang maha memiliki kekuasaan agung. Al-Muqaddim yang maha mendahulukan sesuatu. Al-Muakhir yang maha mengemudiankan sesuatu. Al-Awwal yang maha awal yang tiada permulaan.
al al Akhir. akhir yang maha akhir, yang tiada kesudahan. Az-zahir yang maha zahir kewujudannya. Al-batin yang maha Sembunyi. yang maha tersembunyi kewujudannya. Al-wali Al-wali yang maha pemilik segala sesuatu. Ni? Hah? Ni 78. Al-Muta'ali. Bukan. Al-Muta'ali yang maha tinggi kekuasaannya. Al-Barru yang maha menjadi sumber kebaikan. At-Tawwab yang maha penerima taubat. Okey. Next, Nafis. Ya. Baca 81. Okey. Al-Muntakim yang maha pembalas dengan seksa. Al-Afu yang maha pemaaf. Uf yang maha pelimpah kasih. Malik al-Mulk yang maha pemilik mutlak segala kerajaan. Zul Jalali wal Ikram yang maha berhak memiliki keagungan dan kemuliaan. Al-Muqsid yang maha adil dalam menghukum. Al-Jami' yang maha penghimpun pada hari perhitungan. Al-Ghani yang maha tidak berhajat kepada makhluk. Al-Murni yang maha mengayahkan makhluk. Al-Mani yang maha penghalang sesuatu yang dikehendaki. Okey, lagi sampai habis. Ad-Da yang maha menentukan kemudaratan. An-Nafi yang maha pemberi manfaat. An-Nur yang maha pemilik dan pemberi cahaya. Al-Hadi yang maha memberi hidayah kepada hamba-Nya. Al-Badi' yang maha pencipta sesuatu yang unik. Al-Baqi yang maha kekal sentiasa. Al-Waris yang maha kekal mewarisi selepas kemusnahan alam. Al-Rasul yang maha pemberi petunjuk kebenaran. As-Sabur yang maha penyabar. Okey, itulah tadi 99 nama Allah yang kita baca. Tapi kalau baca macam ni mungkin awak tak susah nak ingat. Bukan tak ingat, ada orang yang ingat, cuma susah nak ingat. So yang lebih praktikal, hafal dia melalui lagu. Yang mana kita kena ingat nama Allah ni. Tak apalah, walaupun lagu, at least kita ingat daripada kita tak ingat langsung. Okey. Berkaitan dengan berkaitan dengan Asmaul Husna ni ada hadis, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asman mi'atun illa wahidan la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, iaitu 100 kecuali 1. Dalam hadis pun ada matematik, 100 kecuali 1 maksudnya 100 tolak 1 ada 99.
orang yang mengingati nama-nama Allah pasti akan masuk ke syurga. So sebab itulah kita kena menghafal nama-nama Allah. Sebab hadis riwayat Abu Hurairah ni, hadis riwayat Bukhari ni adalah hadis yang sahih, dan kita kena yakin dengan menghafal nama Allah, insya-Allah dakhalal jannah, masuk syurga. Okey, kemudian kata selain daripada Asmaul Husna, umat Islam juga perlu mempelajari sifat 20. Okey, sifat 20 ni pun ada lagu juga. Allahu wujud qidam baqa. Okey, sampai habislah lagu tu kan. Awak pernah hafal lah kan. So, kita kena tahu bahawasanya sifat wajib bagi Allah ada 20, iaitu yang pertama wujud. Okey, wujud artinya ada. Qidam artinya sedia, baqa kekal, mukhalafatuhu lil hawadis bersalahan dengan yang baharu, maksudnya tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan perkara-perkara baharu. Yang mana kita tahu perkara baharu itu adalah semuanya makhluk. Okey, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, wahdaniyah, esa, qudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmun, mengetahui, hayat, hayyun, mendengar, sam'un, hayyun, hidup, sam'un, mendengar, basarun, melihat, kalamun, berkata-kata, qadiran, kalamun, berkata-kata, qadiran, maha berkuasa, muridan, maha mengkehendaki, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakalliman, maha berkata-kata. Okey, itu adalah 20 sifat yang kita wajib hafal juga. Okey. Kemudian kita masuk kepada tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini ialah dua nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang mana maksudnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pencipta, yang maha pencipta makhluk dan maha pembentuk pelbagai rupa. Baginya nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, ya, kita tahu bahawasanya Al-Khaliq ni maha pencipta dan Al-Musawwir maha pembentuk pelbagai rupa. Okey. Okey, kita tengok Al-Khaliq dulu. Okey, Al-Khaliq. Siapa lagi ada yang tak baca lagi? 4 orang je. Okey, tak apa. Siapa? Fairuz baca yang ni? Baca yang ni. Yang tu okey. Allah Subhanahu Wa Taala maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada mengikut kehendaknya seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala maha pencipta makhluk daripada tiada kepada ada. Kita dulu asalnya tiada, kemudian dilahirkan oleh mak kita, kemudian kita ni ada. Kan? Okey, sama juga. Kita bagi contoh yang paling dekat dengan kita. Dulu COVID-19 ni tak ada. Kemudian Allah ciptakan dia ada. Tujuan COVID-19 ni ada adalah untuk kita sedar bahawa tiada kuasa yang lebih agung ataupun tiada kuasa yang lebih hebat selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penyebaran COVID-19 yang kita tak nampak pun, tiba-tiba dia boleh matikan
ramai orang. Dia boleh buat satu dunia gempar, dia boleh buat satu dunia PKP, lockdown dan sebagainya. Disebabkan COVID-19 ni juga, kita kena sedar bahawa kadang-kadang kita takut nak sentuh dengan orang pun kita takut sekarang kan. Hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Wahai manusia, kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain daripada Allah. Dia memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Maka mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Okey. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tahu kita bahawasanya semua nikmat ataupun rezeki, nikmat dan rezeki ni adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tanya, kenapa kita nak berpaling? Maksudnya kita kadang-kadang tak bersyukur, kadang-kadang ada yang lebih tu tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukti Allah sebagai Al-Khaliq dapat dilihat daripada penciptaan Allah. Contohnya manusia. Proses penciptaan manusia disebut dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan proses ini diakui benar oleh ilmu sains yang moden. Sains moden sekarang ni diakui apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tu adalah betul. Awak carilah dalam Al-Quran yang mana ada ayat berkaitan dengan penciptaan manusia. Kehebatan Allah sebagai Al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia yang mampu mencipta sesuatu yang dapat menandingi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun menggunakan teknologi moden. Benarlah cabaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat. Pasti lalat juga tidak akan mampu dicipta oleh mereka. Allah ni dia cabar manusia untuk, kalau hebat sangat manusia ni, cuba cipta lalat. Boleh ke atau tidak? Tak dapat kan? Tu kita kata tu manusia cipta robot tu. So robot memang ciptaan manusia, tapi adakah robot tu sama ciri dia dengan manusia? Boleh ke tak? Awak rasa orang yang cipta robot tu boleh tak jadikan robot tu sama macam kita manusia? Robot tak sama kan? Sebab robot tu kita manusia yang tentukan dia punya function. Okey. Dia tak robot tu sendiri dia tak boleh nak buat keputusan dia sendiri. Dia tak boleh nak berfikir. Dia bergerak atas atas kawalan tuan dia. Macam kereta kontrol yang awak main tu lah. Kalau awak suruh dia undur, dia undur lah. Kalau awak awak kontrol dia supaya ke depan, dia ke depan lah. Dia tak boleh nak pergi tak pergi dengan sendiri. Dia lain. Ciptaan Allah dengan ciptaan manusia ni memang tak ada bandingannya. Hebat ciptaan Allah. Okey. Okey, kemudian kita tengok tadi. Next kita tengok Al-Musawwir. Okey. Mana Al-Musawwir? Okey, Al-Musawwir Al-Khaliq. Mana tadi? Okey, kita sambung yang ni. Okey, Al-Musawwir adalah maksud dia Allah Maha Pencipta makhluk dengan pelbagai rupa bentuk identiti yang tersendiri, tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya.
Okey, dalam ayat ni huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, yang ni yusawwirukum ni sama maksud dengan al-musawwir. Allah berkuasa membentuk rupa bentuk kita. Ada ke orang yang sama bentuk dengan kita? Tak ada kan? Walaupun kita ni kembar, walaupun kalau contoh orang yang adik-adik kembar tu, orang tu kembar sama je muka dia Ustaz, tetap tak sama. Sebab apa? Kalau awak tengok, Allah ciptakan, hebatnya Allah ciptakan manusia ni, cap jari kita ni takkan sama dengan orang lain. Walaupun awak tengok pusaran, kalau awak tengok perhati betul-betul tengok pada jari awak ni ada pusaran. Awak tengok kawan awak punya pun, dia ada yang berpusar-pusar dekat jari kita ni. Sebab tu bila kita cap jari tu, dia ada pusaran dia kan. Okey. Tapi nak cakapnya, setiap pusaran itu, cap jari kita ni takkan sama dengan orang lain. Takkan ada orang yang sama cap jari dia. Awak tengok sekarang QR code kan, macam sekarang kita pergi kedai ke apa ke, kena scan QR code. Dan setiap QR code tu takkan sama dengan lain. Okey, daripada penciptaan cap jari manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia dapat satu ilham untuk ciptakan QR code tu sebagai identiti. Kalau kita sekarang identiti satu-satu kedai tu lain-lain kan. Kita boleh tengok masuk kedai ni, kita scan keluar nama kedai tu, keluar nama kedai ni. Macam kalau kita awak nanti kalau pergi sekolah pun, awak akan ada QR code awak sendiri. Awak scan, cikgu awak scan je, menandakan awak datang sekolah. Isi attendance guna QR code je sekarang ni. Banyak sekolah yang apply macam tu. Okey. Bukti Allah bersifat dengan al-musawwir dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa manusia. Rupa luaran seperti wajah, warna kulit, jantina dan bangsa menjadikan setiap individu itu berbeza. Mata, cap jari, jenis darah dan DNA pula membentuk identiti dalaman individu yang unik dan tidak dapat ditiru. Tak ada orang boleh tiru. Manusia memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah ini untuk mencipta teknologi yang berupaya mengenali identiti dalaman manusia melalui penggunaan imbasan retina mata, cap jari dan pengecaman DNA. Okey. So dengan apa yang Allah ciptakan tu, Allah dah ciptakan kita dengan retina mata, dengan cap jari, sehingga kan manusia boleh gunakan manusia boleh manfaatkan benda tu, ciptaan Allah tu, dengan rekaan yang pelbagai. Okay, kita tengok kalau dulu kalau awak tanya mak ayah awak, telefon ni kita akan guna kekunci biasa je, tekan nombor ni dengan nombor ni, telefon pun terkunci. Dia akan lock. Okey, makin lama teknologi telefon ni makin berkembang. Dulu ada macam kena buat kod tu kan, kena tulis kod tu. Ada orang yang buat Z, ada orang buat S, kita baru boleh buka. Kemudian dia datang lagi dengan cap jari je sekarang. Telefon lock, pergi tamrin, pump keluar. Dia dah terbuka lock tu. Paling canggih lagi sekarang dah ada dengan orang guna phone, pergi tengok guna wajah dia je, tengok retina mata, telefon boleh on. Itulah hebatnya apa yang Allah ciptakan ni boleh diteruskan ataupun boleh diolah dengan berbagai-bagai teknologi lagi oleh manusia. Okey. Yang seterusnya, kita tengok
Okey, dalam khutbah ni, okey. Dia ada khutbah ni kat sini Okey, peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan manusia. Okey, baca Nafis. Dah baca yang ni. Baca satu ni. Nampak tak? Tak nampak? Nampak. Okey. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, manusia diberi tanggungjawab besar untuk mentadbir alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut panduan yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, manusia berperanan untuk menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun walaupun ada yang lebih kuat seperti gajah, ada yang lebih pantas seperti harimau bintang, dan ada yang lebih halus ciptaannya seperti kuman. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada manusia akal dan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dengan akal dan ilmu, manusia mampu menjadi penyelidik dan berperanan untuk mereka cipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Manusia dapat mereka sesuatu yang lebih kuat daripada gajah seperti kereta kebal, lebih laju daripada harimau bintang seperti kapal terbang, dan setara kehalusannya dengan kuman seperti teknologi nano. Dengan akal dan ilmu, manusia diiktiraf sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Terjemahannya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam alaihissalam dan kami telah memberi mereka berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik, serta kami telah melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya mengatasi banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Okey, hebatnya penciptaan manusia ni, macam yang Nafis baca tadi, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bagi kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala dicipta makhluk. Kemudian hasil daripada penelitian manusia terhadap makhluk ciptaan Allah tu, ada orang kata manusia tengok pepatung, maka manusia reka kapal terbang. Dia tengok gajah pada zaman dulu kalau nak berperang ke apa ke, orang guna gajah sebab gajah ni kuat, hebat. Daripada hasil penciptaan gajah tu, manusia boleh cipta benda yang teknologi yang lebih hebat dengan mencipta kereta kebal dan sebagainya. Tapi macam-macam mana pun, keseluruhan apa yang diciptakan oleh manusia tu asalnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kereta kebal tu daripada mana? Apa komponen yang digunakan? Besi daripada mana? Las kita tengok. Okey, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan pokok dengan hasil akal fikiran yang Allah bagi pada manusia ni, dia boleh berfikir, okey, pokok ni boleh jadi perabot sebenarnya. So manusia pun buatlah tebang pokok, ukir-ukir apa benda semua, jadilah sebuah kerusi. Tapi kita kena ingat hasil daripada kerusi tu, kerusi memang ciptaan manusia, tapi semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan,
kita takkan terfikir pun kerusi ada 4 kaki, diperbuat daripada kayu. Okey, boleh? Okey. Kemudian kita tengok. Okey, siapa ada lagi? Naufal. Naufal. Mana Naufal? Okey, baca yang ni. Mana? Boleh. Okey, Berbekalkan ilmu dan akal. Ini juga manusia mampu menyelidik dan meneroka ciptaan Allah. Menyelidik dan meneroka merupakan fardu kifayah, maka umat Islam perlu bersama-sama menyertai apa tu? Aktiviti penyelidikan. Aktiviti penyelidikan. Umat Islam bukan hanya perlu berperanan pembeli dan berperanan itunya, sebaliknya bersama-sama menyumbang idea dan tenaga baki menghasilkan penyelidikan. Okey, terima kasih. Allah berbekalkan akal, ilmu dan akal ni, kita manusia ni mampu nak buat penyelidikan tentang banyak perkara. Dan menyelidik sesuatu ni, meneroka sesuatu ataupun membuat sesuatu daripada hasil ciptaan Allah tu juga adalah fardu kifayah. Kita kena tengok, kena kaji. Sebab apa? Bila kita kaji, kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pokok, sehingga kan pokok ni boleh dijadikan kerusi, macam saya cakap tadi itulah. Okey, kemudian yang seterusnya, okey, Ain baca yang ni, Ain. Melalui penyelidikan. Melalui penyelidikan, manusia mampu mengelah ciptaan Allah SWT bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Manusia mampu memanfaatkan ciptaan Allah SWT seperti besi diubah menjadi kelip kertas dan penyangkut baju. Ciptaan ini biarpun kecil saiznya, tetapi besar manfaat dalam kehidupan. Okey, stop dulu. Okey, jap. Maksudnya manusia ni dia boleh manfaatkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan penggunaan besi yang kecil itu dijadikan klip kertas ataupun dijadikan apa orang panggil, ubat stapler ke kan. Yang stapler tu kecil je awak tengok besi dia, tapi dia boleh jadi manfaat untuk mencantumkan beberapa helai kertas, dan kita boleh guna kan. Kita selalu guna klip kertas, kita selalu guna stapler, supaya satu pun kita boleh fikir hebatnya Allah cipta besi ni. Besi ni boleh jadi sampai macam tu sekali. Bergunanya dia kepada kita. Okey, sambung. Ain, sambung. Dia juga dapat menggabungkan dua bahan seperti besi dan plastik untuk menghasilkan kenderaan seperti kereta dan kapal terbang.
komputer dapat digunakan untuk gimnastik, manakala kapal terbang mampu mempercepat tempoh perjalanan ke Mekah bagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, itu adalah kelebihan-kelebihan yang Allah hasil daripada ciptaan Allah. Besi campur plastik, boleh buat kereta, boleh buat kapal terbang, boleh buat motor dan sebagainya, dan dengan pelbagai-bagai penggunaan. Kalau dulu orang naik unta je, lepas tu ada motosikal, ada basikal, ada motosikal, ada kapal terbang, dan semuanya itu boleh menjimatkan masa perjalanan di antara satu jarak ke satu jarak yang lain. Bila masa dapat dikurangkan, banyak benda yang lebih bermanfaat yang kita boleh lakukan. Okey, kemudian kita pergi cepat-cepatlah, masa tak mengizinkan. Okey, selain itu Allah menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti karbohidrat, karbohidrat, zinc, selenium, folat dan zat besi. Dia awak belajar awak kena belajar dalam sains lah tu. Okey, kena tanya cikgu sains awak, zinc tu apa, selenium tu apa, kan? Okey, bahan-bahan ini dapat dimanfaatkan untuk kecerdasan minda dan emosi serta kecergasan tubuh badan. Orang tengok vitamin A, vitamin C, apa bagai tu semua, benda tu semuanya kita tak nampak. Tapi kita tahu makan sayur sihat, makan buah sihat, kan, contoh. Okey, tapi apa yang kandungan yang ada dalam buah tu kita tak tahu pun, tapi kita tahu okey, benda tu boleh menyihatkan badan, contoh je. Okey, hal ini seterusnya dapat memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjalankan ibadah dengan sempurna. Okey, itulah apa yang kita boleh pelajari hasil daripada tajuk Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Hebatnya Allah itu sebagai pencipta, dengan dia mencipta kita sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan yang dia cipta benda lain, dan hasil daripada penciptaan manusia tu, manusia diberikan dengan akal dan nafsu. Dengan akal fikiran kita dapat manfaatkan ciptaan-ciptaan lain yang Allah cipta tu untuk meneruskan lagi kehidupan dengan lebih sempurna, dengan adanya ciptaan-ciptaan baru daripada penciptaan manusia ni. Manusia boleh cipta benda baru hasil daripada apa makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Okey, boleh boleh faham apa yang kita belajar hari ni? Boleh. Okey, kalau macam tu wallahu a'lam bissawab. Terima kasih join kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey.